Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ustazah yang saya kasihi, iaitu Ustazah Nur Fadila binti Abdul Rahman, kerana telah mengajar saya subjek akhlak dan tasawuf pada STEM kali ini. Okey, nama saya Nur Azra Alam binti Husin, nombor matrik I17201092. Okey, hari ini saya ingin membentangkan ataupun menghuraikan dengan lebih lanjut lagi tentang satu tajuk yang telah diamanahkan oleh saya, iaitu tajuknya adalah taubat. Yang mana saya yakin dan percaya pasti sudah ramai yang mengetahui maksud taubat dan sudah ramai yang terbiasa mendengar perkataan taubat itu sendiri, tidak kisah dalam media sosial ke ataupun percakapan kita seharian. Okey, dekat sini adakah kita tahu bahawa maksud sebenar taubat itu sendiri? Okey, taubat ni bermaksud berhenti daripada melakukan maksiat, iaitu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan, sama ada dosa itu besar ataupun dosa itu kecil, malah berazam tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap individu yang melakukan kesalahan dan melakukan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat disarankan dan hendaklah kita bertaubat kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana hukum bertaubat itu sendiri adalah wajib kepada semua umat Islam. Tidak kiralah sama ada dosa itu dosa terhadap Allah SWT maupun dosa sesama manusia. Kerana jika dosa sesama manusia, kita hendaklah memohon kemaafan daripada manusia tersebut. Jika ia melibatkan dengan wang ringgit ataupun kebendaan, kita hendaklah mengembalikan balik kepada pemiliknya. Okey, dekat sini kewajipan bertaubat itu umum kepada semua manusia dalam segala keadaan tanpa ada pengecualian. Al-Quran juga menyelar orang yang engkau bertaubat sebagai zalim kerana tidak menjalankan perkara yang hak. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31 tentang galakan dan seruan dalam melakukan taubat, yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Dekat sini terbukti bahawa taubat ini adalah diwajibkan kepada umat Islam, dan taubat ini adalah untuk kita menjadikan kita ni lebih cemerlang lagi lah. Okey, manakala dalam hadis riwayat Muslim pula ada menyebutkan tentang sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kat sini kita boleh tengok bahawa baginda merupakan seorang ciptaan Allah yang maksum, yang Allah telah sucikan dia daripada melakukan dosa-dosa, tidak kira dosa kecil ke dosa besar ataupun sebagainya. Dan baginda juga tetap bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Ini kan pula kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai hamba-Nya yang sentiasa melakukan kesalahan dalam sehari. Kerana kita ni sebagai manusia biasa tidak terlepas dalam melakukan kesalahan, tidak kira dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Okey, kelebihan bertaubat adalah banyak, kerana terdapat pelbagai kelebihan dan keistimewaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Ini kerana dia mengetahui dan menginsafkan kesalahan yang dilakukan dan kembali memohon keampunan daripada Allah SWT. Itu adalah kelebihan yang sangat patut kita mensyukuri, kerana kita tahu kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dekat sini, antara kelebihan orang-orang bertaubat ialah akan mendapat keampunan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga akan dihapuskan dosa lalu ditempatkan di syurga. Dekat sini seperti kita tahu bahawa syurga merupakan tempat idaman semua orang, yang mana itu pun dosa ke ataupun bukan, dia merupakan satu tempat yang sangat diinginkan ataupun sangat diidamkan oleh setiap manusia. Okey, seterusnya, orang-orang yang bertaubat juga dikasihi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala. Mereka juga akan mendapat ketenangan jiwa kerana bebanan dosa yang dipikul telah diluahkan dan telah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Kerana nikmat ketenangan jiwa itu sendiri adalah sangatlah patut disyukuri, kerana ramai je orang-orang yang berjaya ataupun orang-orang yang orang lain lah, tidak kisah itu siapa, tapi tidak mendapat ketenangan jiwa itu sendiri. Maka kita hendaklah kembali kepada Allah SWT dan terus memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab Allah menerima taubat seorang hamba adalah kerana seperti yang sedia maklum bahawa Allah SWT sebenarnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, yang mana jika setiap hambanya melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa, Allah SWT akan sentiasa mengampuni dan mengasihi setiap hambanya yang yang menginsafi ataupun yang terus kembali kepada Allah SWT. Maka dekat sini terdapat 3 syarat untuk kita bertaubat, yang mana melalui niat, melalui lisan dan melalui perbuatan. Ketiga-tiga ni merupakan perkara yang kita lakukan setiap hari, kerana bila kita tengok melalui niat ni merupakan satu titik permulaan untuk kita melakukan sesuatu benda ataupun melakukan sesuatu perkara lah. Tak kira lah untuk contohnya seperti makan nasi, minum air dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah memulakannya dengan niat yang kita ni tidak akan mengulangi, tidak akan meneruskan dosa, dan kita terus berniat untuk meninggalkan maksiat ataupun perkara-perkara yang mengikut Allah SWT itu sendiri. Okey, bila kita tengok dengan melalui lisan ni bermaksud sesuatu yang diucapkan dan beritahu melalui mulut lah. Oleh demikian, hendaklah kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah SWT, dan kita juga hendaklah memohon maafan daripada orang yang kita membuat kesalahan terhadap mereka. Dan seterusnya adalah melalui perbuatan, yang mana melalui perbuatan adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk menzahirkan bahawa kita benar-benar membenci kesalahan yang kita lakukan, seperti meninggalkan maksiat ataupun dosa yang kita lakukan serta-merta, dan mengembalikan hak orang lain yang telah kita ambil tanpa kebenarannya. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada kesan-kesan bertaubat, yang mana kalau kita bertaubat, ia akan memberikan kesan yang positif kepada diri kita sendiri. Lepas kita akan memberikan kesan positif kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ini kerana apabila kita bertaubat, ia akan mendapat ketenangan hati, malah keimanan kita juga akan sentiasa meningkat. Bukan sahaja memperoleh perkara yang sedemikian, tetapi kita juga akan menjadikan diri kita sebagai bersih daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Okey, seterusnya kita boleh tengok dekat kesan kepada masyarakat, yang mana kesan seorang individu itu bertaubat juga akan memberi kesan kepada masyarakat, seperti kurangnya masalah sosial dalam masyarakat, dan ia akan dan kehidupan masyarakat juga akan terpelihara. Tidak ada seperti contohnya tidak ada lagi kes kecurian dalam masyarakat, tidak akan membimbangkan lagi masyarakat dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah negara, yang mana jika masalah sosial dalam masyarakat berkurangan, secara langsungnya masalah dalam negara juga akan berkurangan. Okey, dekat sini negara kita akan menjadi lebih aman, tetapi juga akan menjadi lebih telus dan adil. Kesimpulannya, sebagai manusia biasa yang tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan ataupun melakukan dosa yang dimurkai oleh Allah SWT, kita diperintahkan supaya segera bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah SWT, agar kita ni tidak dimurkai oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana tujuan kita adalah tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ia juga telah dinyatakan dalam surah Asy-Syura ayat ke-25 yang bermaksud, dan dialah Allah SWT yang menerima taubat daripada hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan Dia mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Okey, selain itu Allah SWT juga sangat menyukai hamba-hambanya yang menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222 yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang-orang yang bertaubat dan menjaga kebersihan. Okey, dekat sini jelaslah kita bahawa taubat ni merupakan satu kewajipan dan satu kemestian lah untuk kita. Apabila kita melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa, kita haruslah segera bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Okey, seterusnya kita beralih kepada peribadi ahli tasawuf, yang mana peribadi ahli tasawuf adalah tentang seorang hamba Allah yang terpuji, yang
terpilih yang dijadikan ahli sufi lah. Di mana kat sini saya akan ceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Okey, Ibrahim bin Adham ni merupakan seorang raja dan nama asalnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, dan dikenali sebagai Ibrahim bin Adham lah. Dan dia ni merupakan seorang raja di Balkh, yang mana Balkh ni merupakan satu daerah yang mana di awal perkembangan ajaran Buddha. Okey, kekayaan dan kemewahan Ibrahim bin Adham ni sangat jelas kita boleh lihat, kerana apabila beliau ingin berangkat ke suatu tempat yang lain, beliau akan diiringi dengan 40 bilah pedang emas dan 4 batang tongkat kebesaran emas, dan semua ini akan diusung di hadapan dan belakang beliau setiap kali beliau ingin berangkat. Okey, kerana apa? Kerana beliau ni sememangnya asal daripada keturunan Arab yang kaya raya lah. Okey, dekat sini di awal perubahan beliau dikatakan mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui penampakan Nabi Khidir sebanyak 2 kali. Okey, setelah mendapat teguran tersebut yang menjadikan Ibrahim bin Adham ni sangat gelisah dan tidak dapat meneruskan tidurnya. Lalu beliau mengambil keputusan untuk pergi berburu bersama dengan pegawai pribadi beliau. Okey, semasa beliau menunggang kuda, beliau telah terpisah dengan pegawai pribadi beliau, dan dekat situ juga beliau sekali lagi ditegur tentang kehidupan mewahnya. Disebabkan itu, Ibrahim bin Adham ni merasa insaf dan bertaubat kepada Allah SWT. Maka dekat sini beliau mengambil keputusan untuk melepaskan tahtanya dan menjalani kehidupannya dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Diceritakan juga bahawa beliau menanggalkan semua pakaian kebesaran dan mewakafkan semua harta-hartanya dan membebaskan semua hamba-hambanya, dan beliau dan selepas itu beliau membara melintasi gunung dan menyusuri padang pasir yang luas sambil menginsafi dosa-dosanya, sehinggalah beliau sampai di sebuah gua. Dan apabila beliau sampai di sebuah gua tersebut, beliau bertapa di situ selama 9 tahun. Okey, yang mana dekat gua itulah beliau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya beliau mengambil keputusan untuk keluar dari gua tersebut, lalu bermusafir lagi melintasi padang pasir yang terbentang luas, yang mana apabila beliau berjumpa dengan orang kampung ataupun berjumpa dengan orang ramai, anak-anak muda dan sebagainya, beliau akan mengumpulkan orang tersebut dan menceritakan tentang kebesaran dan azab yang akan menimpa bagi orang-orang yang melanggar ataupun bagi orang-orang yang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat situ ramailah orang yang akrab dengannya dan langsung menjadi murid beliau, dan beliau meneruskan perjalanan mengharungi padang pasir itu selama 14 tahun lamanya, dan selama itu jugalah beliau berdoa dan merendahkan dirinya serta tawaduk kepada Allah SWT. Setelah itu, Ibrahim bin Adham mula disebut-sebut oleh orang ramai, yang mana dikenali sebagai seorang raja yang kaya raya, lalu meninggalkan hartanya demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey, begitulah kehidupan seorang raja Balkh yang bernama Ibrahim bin Adham, yang luas pemerintahannya dan sangat kaya raya dengan segala kemewahan yang ada, dengan segala harta benda yang ada, tapi sanggup meninggalkan hartanya dan sanggup mengetepikan kemewahan beliau ada demi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan demi untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat sini terdapat beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Ibrahim bin Adham ini, kerana ia merupakan satu kisah yang sangat unik dan memberikan pelbagai pengajaran kepada kita, supaya memberikan pengajaran kepada kita supaya kita ni tidak akan terpedaya ataupun tidak akan jatuh kepada tipu daya yang mana dekat sini Ibrahim bin Adham ni sanggup mengetepikan kekayaannya demi untuk menikmati kenikmatan yang teragung, terbesar, iaitu kenikmatan yang akan dirasai sepenuhnya di akhirat kelak. Okey, dekat situ memberikan kesan kepada diri kita, dengan apa yang kita ada sekarang ni hanyalah pinjaman semata-mata, dan apa yang perlu kita kejar adalah di akhirat sana. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.